رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Atamanna lakum fi sihatin wa afiatin jayyidah. Baik, pada video kali ini saya ingin menerangkan, ingin berkongsi dengan antum semua. Masih lagi dalam tajuk Hazful Ain lil Fa'li Ats-Tsulasil Mud'af. Pada kali ini kita menceritakan khusus bagi fa'il amar. Al-fa'lul amru tsulasil mud'af. Bagi fa'il amar yang sulasi mud'af. Fa'il amar yang 3 huruf dan ada huruf berganda di dalamnya. Masalan, kalimah kirra. Kalimah kirra. Atau nakul ala waznin if'il fil amri. Wazan if'il fil amri. Nakul ikrir. Kirra atau ikrir. Kirra fil madi wahwa qarra yakirru. Qarra fil madi yakirru fil mudhari' wa fil amri kirra au ikrir. Fil amri ala wazan if'il kirra au ikrir. Wa aidan fil misal lil kalimah ghudda ala waznin uf'ul. Aidan naqulu ughdud. غض في الماضي غض والمضارع يغض غض يغض وفي الأمر نقول غض أو أغضض. Ini dua kalimah. Dua kalimah ini adalah contoh bagi fi'il amar yang sulasi mud'af. Fi'il amar yang 3 huruf. Qaf, ra, ra. Kirra. Qaf, ra, ra. Mud'af, di sini ada 2 huruf ra yang disatukan. Inilah yang dikatakan sebagai mud'af. Begitu juga kazalika fi kalimah ghudda. Wa kazalika fi kalimah ghudda. Fi ghudda, pada kalimah ghudda ada 2 dad. Ada dad, ada 2. Ghain, dad wa dad. Dan dad ini telah disatukan. Inilah yang dinamakan sebagai mud'af. Ada 3 huruf dan dikatakan sebagai mud'af kerana ada huruf yang disatukan. 2 huruf yang disatukan. Baik, kita lihat seterusnya bagaimana tasrif bagi fi'il amar ini. Dan kita tahu, kita dah sedia maklum, tasrif fi'il amar hanya ada pada 6 dhamir sahaja. Baiklah, kita akan lihat terus untuk slide yang seterusnya. Seterusnya kita lihat tasrif fi'lul amri. Tasrif bagi fi'il amar. Inda isnadihi ila nunin niswah. Ini adalah tajuk kita untuk hazaf ain bagi fi'il amar sulasil mud'af. Walau bagaimanapun saya akan tunjukkan wazan keseluruhan bagi tasrif fi'lul amar. Bagi fi'il amar. Tasrif fi'il amar hanya ada 6, iaitu wazannya wazan mengikut dhamir anta disebut sebagai if'il. Anta if'il, antuma if'ila, antum if'ilu, anti
if'ili, antuma if'ila, antunna if'ilna, antunna if'ilna. Baiklah, okay, fokus kita adalah ketika isnadihi, inda isnadihi ila nunin niswah. Isnadihi au bermakna ittisalihi. Ketika fi'il amar ini, fi'il amaril mud'af ini berjumpa dengan ataupun bersambung dengan nun niswah. Dan bagi fi'il amar, keadaan ini berlaku hanya pada ketika berada di domer antunna sahaja. Antunna sahaja. Kerana nun niswah hanya terdapat pada domer antun, antunna bagi tasrif fi'il amar. Baiklah, kita lihat terus wazan yang terlibat, ya, wazan yang berkaitan dengan pembuangan ataupun hazaf ain bagi fi'il sulasil mud'af. Okay, sama seperti bagi fi'il amar ini, sama seperti fi'lul madhi wa fi'lul mudhari'. Okay, iaitu maksurul ain. Okay, bagi wazan yang maksurul ain, bagi wazan yang ain dia maksurah, ainuha maksurah. Fil amri ala waznin if'il, fil amri ala waznin if'il. Taib, nanzuru ilal misal. Baiklah, kita lihat misal lil kalimah kirra. Kirra, kirra ala waznin if'il naqulu ikrir. Taib, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, kirra ini fi'lul madhinya adalah qarra wa fi'lul mudhari'nya adalah yakirru. Maka fi'il amarnya adalah kirra atau ikrir ala waznin if'il. Apabila kirra berada pada dhamir antunna, antunna naqulu ikrirna. Okay, pada dhamir antunna kita sebut kirra dengan ikrirna. An-nun, an-nun fi akhir kalimah nusamma bi nunin niswah. Taib, nun yang di akhir ini disebut sebagai nun niswah. Okay, nun niswah ni huruf sebelum dia sakin. Okay, taib, ini adalah ala waznin if'il wa aidan nanzuru ila waznin akhar. Okay, kita lihat kepada wazan yang seterusnya yang sama seperti ketika fi'lul madhi dan juga fi'lul mudhari', iaitu madmumul ain. Ain madmumah. Okay, ain wazannya mesti madmumah. Okay, aidan ala waznin uf'ul. Nanzuru ala waznin uf'ul. Nanzuru al-misal al-kalimah ala waznin uf'ul wahwa ghudda. Ghudda naqulu ughdud. Ghudda, sebagaimana yang telah saya nyatakan sebelum ni, ghudda madinya adalah ghadda dan mudhari'nya adalah yaghuddu. Maka amarnya disebut dengan ghudda atau ughdud ala waznin uf'ul fil amri bi madmumil ain. Okay, ainuha madmumah. Walizalik, ketika berada pada dhamir antunna fil amri naqulu ughdudna. Ughdudna. An-nun fi akhiril kalimah musamma bi nunin niswah. Nun fi akhiril kalimah musamma bi nunin niswah. Taib, aidan taib, ini adalah contoh kedua-dua kalimah tadi, maksurul ain, matmumul ain, wazan ainuha maksurah ala waznin if'il wa ainuha madmumah ala waznin uf'ul, masalan kirra wa ghudda. Taib, kita lihat pada antunna, okay, asbahat pada antunna ikrirna atau kirna. Dia boleh jadi ikrirna atau kirna. Taib, kita lihat pada ikrirna ada dua ra di sini. Adapun bila lihat pada kirna hanya tinggal satu ra sahaja. Taib, wa kadzalika fi kalimah ghudda. Ghudda fi antunna ughdudna. Okey, di sini ada dua dad ataupun
Ghudna hanya satu dot sahaja. Taib, bagaimana ini berlaku? Taib, ini dia. Yujizu fihi Ibnu Malik wajhan. Okey, pada situasi ini Ibn Malik, Ibnu Malik yujiz pada dua keadaan ini maksurul ain awil madmum wajhan. Okey, boleh dua keadaan. Al-awwal wahwa al-itmam. Al-itmam, ikrirna, al-itmam, keluarkan saja dua-dua huruf tersebut. Wa aidan ughdudna, begitu juga. Ini adalah al-itmam. Wa aidan thaniyan hazful ain. Okey, hazaf ain dia. Hazaf ain dia. Okey, ra al-ula wa dad al-ula ba'da naqli harakatiha ila al-fa. Okey, tapi baris kasrah ni pindahkan kepada fa dia. Fa dia adalah qaf bagi ikrirna, manakala ughdudna fa dia adalah ghin. Walizalik, bagi ikrirna, qaf ini akan berbaris kasrah kerana mengambil baris ra yang pertama ini. Fasarat kirna. Fasarat kirna. Wakazalika ughdudna, baris yang marfa' pada dad yang pertama ini dipindahkan kepada ghin dan dihazafkan dad ini, maka fasarat ghudna. Kita lihat di awal dia ada alif. Bagi fi'il amar, alif yang di awal ini dinamakan hamzatul wasli. Bagi kalimah kirna, la yahtaj ila hamzatul wasli. Okey, kalimah ini tidak lagi memerlukan hamzah wasal. Limaza? Kerana tugas hamzah wasal dah selesai. Hamzatul wasli tugasnya adalah menyambungkan sebutan dengan huruf yang bertanda sakin. Okey, tapi kita lihat pada kirna, huruf yang awalnya telah berbaris, maka tidak diperlukan lagi hamzatul wasli. Begitu juga pada ghudna. Ghudna juga kalimah yang pertamanya telah berbaris, maka la yahtaj ila hamzatil wasli. Nanzuru ila at-tasrif. Tasrif bagi fi'il amar kirra. Anta kirra au ikrir. Antuma kirra ikrira. Anti kirri ikriri. Aidan antuma kirra ikrira. Antum kirru ikriru. Wa antunna ikrirna kirna. Ikrirna kirna. Jadi kita akan lihat di sini hanya ketika antunna sahaja ra hanya ada dua keadaan. Pertama ada dua ra dan keadaan yang kedua tinggal satu ra sahaja disebabkan hazaf. Tetapi pada domir-domir yang lain ra kekal dengan dua, sama ada disatukan dengan syaddah ataupun itmamkan dia. Jadi semua ni adalah disebabkan kenapa pada antunna, hanya pada antunna boleh dua keadaan, kerana fi'il amar sulasiyan, idza kana al-fi'lul amru sulasiyan mudha'afan, fi'il amarnya 3 huruf dan ada huruf yang berganda, maksurul ain atau madmumul ain, sama ada dia ain dia kasrah atas wazan if'il ataupun ain madmum atas wazan uf'ul. Ada lagi syaratnya inda isnadihi ila nun niswah. Jadi nun niswah hanya berada ketika pada domir antunna sahaja. Jadi apabila cukup keadaan ini, maka jawaz hazfu ainil fi'lil mud'af wajhan. Jadi harus bagi ain fi'il mud'af itu dua keadaan. Awalan al-itmam. Yang pertamanya adalah itmam. Dan yang kedua hazful ain wa naqlu harakatiha ila al-fa. Jadi kita boleh lihat di sini maksurul ain kirra pada antunna kita sebut dia naqulu ikrirna atau kirna, ghudda ughdudna dan juga boleh disebut dengan ghudna. Ini dia ini adalah tasrif bagi kirra. Anta kirra atau ikrir, antuma kirra ikrira,
Antum kirru, ikriru. Anti kirri, ikriri. Antuma kirra, ikrira. Antunna, ikrirna. Au kirna. طيب ننظر إلى هذا السؤال. هاتي فعلا أمرا للأفعال الآتية. Baiklah, dalam kurungan ini dinyatakan hanya pada domir antunna sahaja. Okey, fi'il amar tapi hanya pada domir antunna sahaja. Bibayan as-sabab fil i'lal, nyatakan sekali apakah sebab dia. Telah didatangkan dia punya fi'lul madhi dan fi'lul mudhari' dan juga dia punya sabab. Okey, kita lihat apakah dia punya fi'il amar dia. Bagi qarra yakiru, amar dia ketika pada domir antunna adalah ikrirna ataupun kirna. Adapun pada madda marra yamurru, amar dia adalah umrurna atau murna. Kita lihat di sini nanzuru, dia berfungsi sabab yang sama. Apa dia? Lianna fi'lal amri thulathiyil mud'af maksurul ain atau madmumul ain. Okey, kerana fi'il ini adalah fi'il amar sulasi mud'af, dia berbaris bawah dan juga ain dia berbaris dhammah. Inda isnadihi ila nun niswah, ketika dia bersambung dengan nun niswah pada domir antunna, maka hukum dia jawaz hazaf ain fi'il mud'af ataupun kita kekalkan dia. Sebab tu ada dua keadaan, sama ada dua ra' ataupun hanya ada satu ra' sahaja. Seterusnya nanzur pada zalla yazallu, amar dia pada domir antunna adalah izlalna. Satu keadaan sahaja. Limaza? Lianna fi'lal amri thulathil mud'af. Okey, sama juga dia fi'il amar thulasi mud'af tapi dia maftuhul ain. Inda isnadihi ila nun niswah fawajabal itmam. Okey, jadi hanya wajib itmam sahaja kerana dia maftuhul ain. Alhamdulillah, sampai di sini sahaja penerangan tentang fi'il amar sulasi mud'af ketika berada pada domir antunna. Semoga video dan penerangan kali ini memberi kefahaman kepada antum semua dan dapat digunakan bagi contoh-contoh yang lain yang seperti fi'il-fi'il yang dinyatakan dalam video kali ini. Baiklah, terima kasih kepada semua. Semoga ianya bermanfaat. Baiklah, Assalamualaikum. Ma'assalamah wa ila liqa. Syukran ala husni musyahadatikum.